Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda ada kisah yang menarik, termasuk proses untuk mendapatkan berita atau apa cerita di sebalik segala kisah yang anda nampak dalam tajuk-tajuk utama Berita Mutakhir. Tajuk berita utama yang banyak mendominasi liputan dan juga cakap-cakap di media sosial sejak beberapa jam lepas adalah cabaran untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Yang bermula jam 12.15 tengah hari tadi, ramai antara mereka yang cuba mendaftar dari 4 negeri atau wilayah yang layak itu berdepan kesukaran untuk mendaftarkan diri. Tapi apa yang perlu kita fokuskan adalah untuk membuatkan pengedaran vaksin juga bagi mereka yang sudah daftar atau mereka yang berada dalam barisan. Proses untuk mendapatkan vaksin, membawa vaksin ke mereka atau membawa mereka ke pusat pemberian vaksin akan lebih lancar, memudahkan pergerakan penerima vaksin, khasnya di kawasan-kawasan luar bandar dan kawasan-kawasan dan negeri-negeri yang mana kadar pendaftaran vaksinnya masih rendah. Ini yang dikongsikan setakat 25 Mei 2021. Laporan harian pemberian dos vaksin mengikut negeri antara yang terendah adalah negeri Kelantan dan Terengganu. Dan difahamkan kadar pendaftaran vaksin juga antara yang terendah bagi negeri Kelantan setakat ini, antara yang paling ramai mereka yang masih lagi tunggu dan lihat ataupun ragu-ragu terhadap vaksin ini. Apapun sebabnya, sama ada dari segi kepercayaan agama ataupun teori konspirasi atau ragu-ragu berkenaan keselamatannya dan sebagainya. Dan ini cabaran besar yang kita hadapi. Bukan saja untuk mendaftarkan vaksin, tapi kesedaran berkenaan dengan vaksin dan kepentingan untuk kita tangkis kesemua berita palsu dan teori-teori yang karut berkenaan dengan vaksin COVID-19 dalam usaha kita untuk mencapai imuniti kelompok di negara kita ini. Saya mahu bersama dengan Muhammad Fandi Muhammad, wakil kami di Kelantan. Fandi, apa yang kita boleh kongsikan? Sudah beberapa kali kita berbincang berkenaan dengan vaksin, hesitancy, keraguan berkenaan dengan vaksin di Kelantan. Setelah sekian lama, hari ini, adakah ia nampak tanda-tanda untuk tambah baik persepsi terhadap vaksin di Kelantan? Sebenarnya Luqman, seperti yang kita ketahui dan kita laporkan, hampir 10,000 rakyat Kelantan, khususnya mereka yang telah pun tersenarai sebagai penerima vaksin, gagal hadir pada janji temu mereka. Dan sebahagian besar mereka yang tidak hadir itu merupakan golongan warga emas dan juga yang berisiko. Dan seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak berkuasa termasuk kerajaan negeri dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, antara alasan yang dikenal pasti yang memungkinkan golongan warga emas ini tidak hadir pada janji temu mereka berkemungkinan disebabkan penggunaan aplikasi ataupun notifikasi saluran MySejahtera yang mungkin mereka terabai ataupun terlupa untuk update ataupun terlupa untuk melihat, menyebabkan mereka terlepas janji temu untuk hadir ke pusat penerimaan vaksin itu. Namun seperti yang kita juga laporkan sebelum ini, Luqman, mungkin juga segelintir sahaja saya kira terpengaruh ataupun mungkin mendapat gambaran yang tidak jelas ataupun gambaran yang negatif berhubung suntikan vaksin ini, di mana mungkin juga mereka selepas sahaja mendaftar di saluran MySejahtera, mereka kembali orang kata mungkin menerima pandangan negatif, seolah-olah vaksin ini telah memberikan satu aplikasi ataupun satu cipta yang buruk terhadap apabila menerima suntikan ini, menyebabkan mereka tidak ataupun gagal hadir ke pusat penerimaan vaksin ini. Dan ini telah pun dimaklumkan oleh Esko Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan, YB Dr. Izani Hussein, yang mana terdapat juga laporan dan juga maklum balas yang beliau terima, mungkin sebilangan kecil golongan ini terpengaruh dengan dakwah yang serong ini. Dan untuk makluman Luqman dan juga penonton Awani petang ini, sebenarnya program imunisasi kebangsaan peringkat negeri Kelantan ini sudah bermula beberapa bulan yang lalu, dan pada kali ini merupakan fasa kedua yang mengambilkan khusus golongan warga emas. Dan sebelum program ini dilancarkan ataupun dilaksanakan di negeri Kelantan ini, pelbagai agensi kerajaan termasuk Jabatan Penerangan, pihak berkuasa tempatan telah pun menghebohkan dan juga mewawarkan kepentingan supaya mereka mengambil suntikan vaksin.
Dan seperti yang dimaklumkan oleh Esko berkaitan, sekiranya rakyat Kelantan yang khususnya mereka tersenarai sebagai penerima vaksin ini tidak hadir ke pusat penerimaan vaksin, mereka seolah-olah bukan saja tidak menyelamatkan diri mereka sendiri, sebaliknya mereka juga mengabaikan keselamatan setempat. Dan ini apa yang dimaklumkan oleh Esko berkaitan. Datuk YB Dr. Izani Husnidi, apa kata, kita dengarkan dulu apa yang dijelaskan beliau. Nombor satu, kena daftar. Wajib daftar. Tolong daftar vaksin. Buatlah waktu ubik perkataan ni agenda Yahudi, ni agenda Dajjal, ni agenda kafir. Jangan waktu ubik lah ayat tu. Berapa orang kata tak usah waktu ubik ayat tu? Kerana hak kita kata agenda tu ialah Israel. Israel ni kafir lah. Nah. Israel ni hari ni rakyat dia hampir 90% dah vaksin. Kalau bahaya tak kira dia vaksin. Kalau tukar orang jadi kera kau buruk kau tak kira dia vaksin. Kalau tukar apa, kalau bahaya tak kira dia vaksin. Maka dia vaksin rakyat dia. Bila dia vaksin rakyat dia, nombor satu, pemulihan negara lebih cepat. Dia boleh buka sektor ekonomi, buka sektor organisasi. Akhirnya dia tak mati, dia maju. Kita ni Malaysia ni tercorot antara negara-negara yang vaksin. Lokman, apa yang diperkatakan oleh YB Dr. Izani itu ada benarnya. Kita di Kelantan ini antara negeri yang bersemangat begitu tinggi memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Namun untuk memperjuangkan soal penerimaan suntikan vaksin ini, kita masih lagi dianggap lemah. Dan untuk makluman juga, sehingga ke hari ini masih orang kata pendaftaran di MySejahtera untuk menerima suntikan vaksin ini masih berada pada tahap tidak mencapai 30%, di mana setakat ini yang menerima suntikan vaksin bagi fasa kedua ini berjumlah lebih daripada 66,000, dan daripada angka tersebut merupakan sebahagiannya adalah warga emas. Kita bersemangat dalam usaha memperjuangkan nasib orang lain, namun untuk orang kata bersemangat berganding bahu bersama dengan pihak berkuasa, bersama dengan kerajaan untuk melandaikan kes COVID di Kelantan ini, kita masih dilihat agak begitu lemah. Apatah lagi, seperti yang dimaklumkan oleh pihak polis dan juga pihak berkuasa, tahap mematuhan SOP rakyat Kelantan sejak mutakhir ini dilihat begitu lemah, dan ada kalanya mereka sudah pun merasakan begitu alpa, dan ada kalanya juga mereka merasa seolah-olah sudah biasa bagi mereka. Seolah-olah virus COVID itu menjadi sahabat mereka sebenarnya, Lokman. Okey, itu bagi golongan yang memang tidak mahu sekurang-kurangnya sekarang untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Apa saja teori karut yang mereka percayai, itu sesuatu yang kita sedang kita cuba hapuskan atau sekurang-kurangnya kita cuba hadkan. Bagaimana pula dengan mereka? Khasnya warga emas yang mahu untuk mendapatkan vaksin, malah mungkin yang sudah pun mendaftar sama ada menerusi AstraZeneca atau di Kelantan bukan AstraZeneca, melalui PICK, Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, tetapi mereka sukar untuk pergi ke PPV, pusat pemberian vaksin. Ada yang duduk di luar bandar, ada yang tidak ada pengangkutan, ada yang sebelum ini mengharapkan pengangkutan ke sana ke sini, anak mereka yang bawakan, tapi anak tidak lagi boleh pulang ke kampung sekarang, tidak boleh rentas negeri. Di negeri-negeri seperti Johor dan sebagainya pun kita lihat masalah ini kerana satu sahaja PPV. Di Kelantan bagaimana? Adakah masalah ini timbul dengan banyaknya orang, warga emas khasnya ataupun sesiapa sahaja yang mahu vaksin tapi amat sukar untuk mereka pergi ke PPV untuk mendapatkan vaksin kerana logistik dan infrastruktur sangat mencabar bagi mereka? Sebenarnya, Lokman, apa yang dilaporkan, angka yang dilaporkan hampir 10,000 itu bukannya membabitkan golongan rakyat yang berada di luar bandar ini ataupun berada di pendalaman. Sebaliknya, angka tersebut ataupun mereka yang gagal hadir temu janji tersebut merupakan sebahagian daripada penduduk dan juga rakyat berada dalam bandar dan juga pinggir bandar. Jadi soal akses ataupun soal pengangkutan tidak timbul. Bukan kerana perkara tersebut menjadi kekangan bagi mereka, namun apa yang saya perhatikan, berkemungkinan besar mereka mengambil sikap sambil lewa. Dan untuk makluman juga, program imunisasi COVID-19 di kawasan pendalaman sebenarnya bakal bermula bulan depan, yang mana ianya membabitkan penerimaan vaksin golongan orang asli dan juga rakyat di pendalaman Kelantan.
Dan apa yang dilaporkan, jumlah tersebut merupakan mereka yang berada dalam bandar, berada di sekitar kawasan pinggir bandar, yang mana akses ataupun liputan rangkaian internet mereka boleh dapat dengan begitu mudah. Mereka mendapat maklumat mengenai apa yang dijayakan oleh kerajaan ini dengan begitu mudah. Jadi tiada alasan untuk mereka terabai ataupun mereka terlepas pandang mengenai perkara tersebut. Apatah lagi soal logistik, soal kenderaan dan juga pengangkutan sebagainya merupakan satu perkara yang telah pun dimaklumkan oleh pihak berkuasa bahawa sekiranya warga emas yang tidak mempunyai kenderaan ataupun tidak mempunyai logistik yang mudah untuk mereka ke pusat PBB, pihak berkuasa dan pihak berkaitan telah pun menyediakan kenderaan untuk golongan warga emas. Bahkan setakat ini lebih daripada 7 pusat penerimaan vaksin telah pun diwujudkan bukan sahaja di Bandar Kota Baru, sebaliknya di pinggir bandar termasuklah yang membabitkan daerah Machang, daerah Jeli, daerah Kuala Kerai dan sebagainya. Jadi alasan untuk orang kata sukar untuk ke tempat penerimaan vaksin ini disebabkan oleh kenderaan ataupun logistik, itu sebagai perkara yang sukar diterima. Dan orang kata soalan untuk mendapatkan maklumat dan juga akses mengenai makluman kerajaan itu, kalau mereka terlepas pandang juga, itu satu alasan yang kata sukar untuk kita terima. Namun mungkin saya kira ada golongan warga emas yang bersendirian ataupun warga emas yang tidak mempunyai anak cucu yang tidak dapat pulang ke kampung halaman. Mungkin juga mereka tidak mahir untuk menggunakan aplikasi MySejahtera. Mungkin juga mereka tidak mempunyai gadget ataupun device bagi melihat apa makluman ataupun notifikasi yang dimaklumkan oleh pihak berkaitan sebenarnya, Lokman. Okey Fandi, secara ringkasnya kita lihat ini masalah-masalah yang ada. Kekurangan kecelikan teknologi sama ada aplikasi MySejahtera, laman web vaksin COVID, mahupun kesedaran berkenaan dengan kepentingan vaksin itu kurang atau mereka ambil lewa atau sekurang-kurangnya mereka ambil sikap tunggu dan lihat. Selain daripada kerajaan persekutuan, apa yang kita lihat daripada pihak-pihak yang mempunyai suara besar di Kelantan, ahli-ahli parlimen sebagai contoh, ADUN, tak kisah daripada parti mana, untuk membantu rakyat yang mereka wakili menghadapi dan mengatasi semua masalah ini? Sebenarnya apabila didedahkan jumlah ataupun angka yang begitu besar itu telah mengejutkan ramai pihak, termasuklah Menteri Wilayah Persekutuan yang semalam telah posting dalam Facebooknya menyatakan, mempersoalkan kenapa rakyat Kelantan tidak hadir kepada temu janji. Bahkan ada selebriti Kelantan juga turut memuat naikkan kata klip video mempersoalkan kenapa rakyat Kelantan mengabaikan ataupun tidak hadir ke pusat penerimaan vaksin ini. Satu alert, satu kata panggilan untuk semua masyarakat bahawa ini yang berlaku, ini situasi yang berlaku di Kelantan ini. Justru itu pihak berkuasa, wakil rakyat setempat, ketua kampung, mereka yang berkaitan perlu mengambil peranan yang agak pantas dan juga penting bagi memastikan golongan ini tidak tercicir untuk program ataupun untuk suntikan pada masa yang akan datang. Walaupun kita tahu mereka yang gagal hadir pada suntikan itu telah diganti dengan senarai menunggu. Namun sekiranya pihak berkuasa, wakil rakyat khasnya tidak mengatasi masalah ini, tidak menjemput, tidak orang kata melihat dengan secara lebih dekat apa masalah sebenarnya, saya kira benda ini ataupun perkara ini akan terus berulang di masa yang akan datang. Ini satu orang kata panggilan, ini satu seruan, ini yang berlaku di Kelantan, ini realitinya. Untuk itu, pihak berkuasa, wakil rakyat, ketua kampung dan sebagainya, mereka perlu digerakkan dengan lebih lagi agresif, lebih lagi orang kata berkesan supaya golongan ini tidak tercicir dan juga sama-sama menjayakan apa yang disarankan, apa yang dimahukan oleh kerajaan dalam usaha melandaikan pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah. Muhammad Fandi Muhammad, terima kasih wakil Sarawani kami di Kelantan. Di sebalik segala kekhilafan ataupun ketidaksempurnaan mekanisme pemberian pendaftaran vaksin yang mungkin kita hadapi, yang paling penting adalah kita semua, kita perlu mahu dan berusaha ke arah untuk mendapatkan vaksin bila sahaja yang paling awal yang kita boleh dapat, jenama apa sahaja yang kita boleh dapat. Kerana jika kita tidak ambil penting perkara ini, kesannya amat ngeri. Hari ini sekali lagi negara mencatatkan angka COVID-19 yang amat tinggi. Selepas ini, cerita akan berkongsikan kisah di sebalik tabir. Wartawan kami Ridaudin Daud menyertai kaki tangan KKM menyempurnakan
pengebumian mangsa COVID-19 di Taman Medan. Saksikan itu selepas ini, jangan ke mana-mana.